Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita Pagi Sabah edisi Ahad 21 Mac 2021. Jumlah kes baharu positif COVID-19 di Sabah kembali kepada 3 angka iaitu sebanyak 102 kes baharu semalam. Sementara itu, 1 kes kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daerah Keningau menyumbang jumlah kes baharu terbanyak iaitu 71 kes. Manakala Tawau 10 kes, 9 daerah mencatat 1 angka dan 16 daerah tiada kes baharu. Sementara itu, zon merah berkurang kepada 4 daerah selepas daerah Kalabakan bertukar dari zon merah ke zon jingga. Seramai 41 pesakit sembuh dan 349 pesakit sedang menerima rawatan. Sehingga semalam, Sabah mencatatkan jumlah kumulatif 54,209 kes COVID-19 dan 53,313 sembuh. Semalam, 1,440 orang menerima suntikan vaksin harian dos pertama, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 40,799 orang. Berikutan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19 di Keningau, Datuk Masidi berkata kerajaan negeri memutuskan pasar siang, pasar malam dan tamu di seluruh daerah Keningau tidak dibenarkan beroperasi berkuat kuasa hari ini. Dalam pada itu, Datuk Masidi berharap program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa dapat merancakan semula pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya memberi peluang yang lebih luas kepada rakyat untuk bangkit semula dalam bidang perniagaan. Ini kerana banyak sektor ekonomi hampir lumpuh akibat pandemik COVID-19. Datuk Masidi mengalu-alukan pemerkasa yang berteraskan 20 inisiatif strategi kerana ia tindak balas berkesan pihak kerajaan dalam menangani kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi. Kalau kita lihat, salah satu cabaran utama negara kita ialah respon kerajaan atau inisiatif yang kerajaan akan ambil bagi menangani kebangkitan semula ekonomi. Datuk Masidi ditemui media selepas merasmikan Majlis Graduasi Sesi 1 2021 Pusat Latihan dan Terapi Hurun In HTTC di Kota Kinabalu yang turut dihadiri penaung pusat berkenaan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Mengenai program ini, Datuk Masidi berkata industri rawatan komplementari mampu menjana pendapatan lumayan jika para pengusahanya terus mempelajari teknik dan kaedah rawatan alternatif sesuai perkembangan semasa. Sementara itu, graduan yang ditemui menyatakan latihan yang disertai membantu membina kerjaya mereka. Ilmu ini akan terus berkembang daripada masa ke masa, lebih-lebih pada masyarakat Sabah, sebab boleh membantu juga salah satu ekonomi. Sebab dengan ilmu ini kita boleh membina kerjaya. Saya kuatkan semangat untuk teruskan rawatan, mengembangkan ilmu, belajar, mempelajari tentang apa sebenarnya rawatan-rawatan komplementari yang kita boleh buat untuk rawatan-rawatan. Seramai 17 graduan HTTC menamatkan latihan berkonsepkan pendidikan dalam rawatan alternatif di Pusat Latihan dan Terapi Hurun In. Kerajaan negeri menyambut baik usaha Jian Flying Academic GFA untuk menyediakan perkhidmatan helikopter kepada pelancong yang ke kawasan-kawasan menarik di Sabah pada masa akan datang. Ia sekaligus melonjakkan ekonomi negara dan penduduk setempat. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Johnston Bangkuai yakin sekiranya cadangan itu dapat direalisasikan, ia membantu Lembaga Pelancongan Sabah untuk menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negara untuk berkunjung ke Sabah. Sudah tentulah dengan adanya perkhidmatan helikopter ke tempat-tempat menarik ini, apabila mereka high-end turis ini ingin melawat tempat-tempat menarik yang jauh daripada bandar. Dato' Johnston bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara GFA dan Institut Kemahiran Sabah IKS di Kota Kinabalu. GFA diwakili pengerusinya Datuk Sirajuddin Y. Muhammad Maidin, manakala IKS diwakili Ketua Pengarahnya Profesor Madya Arifin Willy Muhammad. MOU bertujuan melatih dan melahirkan lebih ramai golongan belia di Sabah berkecimpung dalam kerjaya sebagai juruterbang helikopter.
Seramai 150 sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM golongan B40 dalam daerah Kuala Penyu menerima bantuan makanan menerusi program Bakul Kasih AIM. Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri memuji usaha AIM yang tampil membantu penduduk luar bandar di daerah itu. Datuk Limus yang juga pembantu Menteri Kerja Raya Sabah berkata bantuan itu tepat pada masanya bagi meringankan beban golongan B40 yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berucap demikian sempena program Bakul Kasih AIM di Kuala Penyu. Sumbangan disampaikan Datuk Limus bersama pengerusi eksekutif AIM Datuk Seri Panglima Lajim Ukin. Penerima bantuan yang ditemui amat bersyukur dengan usaha pelbagai pihak dalam membantu mereka meneruskan kehidupan sepanjang berdepan COVID-19. Saya cukup berterima kasih dengan sumbangan yang diberikan. Sebagai sahabat IM, kami memang cukup bersyukurlah dengan bantuan yang diberikan. Dia memang membantulah untuk sahabat yang memerlukan, untuk sahabat yang memang susah. Jadi Bakul Kasih ini sedikit sebanyak membantu untuk tem-tem COVID ni. Susulan penahanan seorang penjawat awam sebuah jabatan kerajaan negeri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah kerana disyaki meminta rasuah berbentuk perkhidmatan seks daripada seorang wanita. Pegawai terbabit akan ditukarkan serta-merta sementara menunggu prosiding selanjutnya diambil pihak berkuasa. Menurut kenyataan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, JPANS akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada SPRM Sabah dalam siasatan itu. Kerajaan negeri sangat menitik beratkan integriti dan tata laku penjawat awam negeri seperti yang dijelaskan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008. Sehubungan itu, pegawai yang melanggar sebarang peraturan atau terbabit dengan sebarang aktiviti yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang akan diambil tindakan serta-merta. Sementara itu, menurut kenyataan pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti, lelaki berusia 51 tahun yang bertugas sebagai ketua jabatan di Keningau itu ditahan kira-kira pukul 3.30 petang di sebuah hotel di Keningau Jumaat lalu. Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM disaran menggunakan aplikasi digital dalam setiap urusan perniagaan mereka terutama dalam tempoh pandemik COVID-19. Inisiatif itu bagi memastikan perniagaan mereka terus bertahan dan berkembang. Menurut pengerusi eksekutif AIM Datuk Seri Panglima Lajim Ukin, perniagaan secara digital mempunyai banyak kelebihan, seterusnya dapat mengurangkan risiko perniagaan secara bersemuka. Pegawai kita akan turun di lapangan untuk menyelaraskan perniagaan mereka semula dan juga kita menyediakan latihan, terutama sekali latihan digital. Kita sekarang beralih kepada digital dan apabila berlaku musibah di negara kita, mereka boleh memasarkan program mereka melalui online. Ini di antara fokus kita sekarang. Datuk Lajim ditemui media sempena program Bakul Kasih AIM di Kuala Penyu. Sementara itu, sahabat AIM menyambut baik saranan tersebut. Memang okey sebab kami pun macam kami berniaga pun yang memang jualan langsung jugalah. Macam produk kosmetik, memang okeylah. Time-time PKP itu pun memang adalah pendapatan kami juga. AIM Sabah kini mempunyai lebih 70,000 peserta. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah mengambil langkah proaktif mempelajari kemahiran bahasa isyarat bagi mempertingkatkan perkhidmatan kepada pelanggan golongan orang kurang upaya OKU. Usaha tersebut direalisasikan melalui kursus sehari yang dijayakan dengan kerjasama Persatuan bagi orang-orang pekak Sabah. Seramai 32 petugas pelbagai jawatan Perkeso Sabah menyertai kursus bahasa isyarat bersama 16 pelatih Persatuan bagi orang-orang pekak Sabah di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berketika ditemui pemberita RTM berkata, kursus berkenaan merupakan komitmen Perkeso untuk memantapkan kualiti perkhidmatan serta budaya kerja sedia ada, khususnya aspek komunikasi agar dapat menyampaikan maklumat lebih berkesan kepada semua golongan. Satu permulaan untuk kita mempelajari bagaimana sign language ataupun bahasa isyarat ini dapat kita pahami dan dapat kita menyampaikan mesej yang jelas kepada orang-orang yang sedemikian. Bagi petugas Perkeso dan Persatuan bagi orang-orang pekak Sabah, kursus julung kali ini memberi banyak manfaat kepada kedua-dua pihak.
manfaat kepada orang-orang pekak sebab banyak di kalangan diorang kehilangan pekerjaan dan inilah masanya register dalam My Future Job yang dikendali oleh Pekeso. Memang kami sangat gembira dapat berkolaborasi dengan Pekeso. Jadi ini kira satu langkah yang pertama bagi kami membuat bengkel ya khusus bahasa isyarat dapat membantu cara berkomunikasi dengan orang pekak. Sangat membantu sebenarnya daripada segi perkhidmatan Pekeso kepada orang berinsurans. Ini bukan sahaja untuk golongan normal tetapi juga untuk golongan spesial. Perkhidmatan kaunter, saya rasa ini satu benefit kepada kami lah untuk lebih menguasai bahasa lain selain daripada yang kami biasa menggunakan di kaunter. Ya, sebanyak 300 poin darah disasarkan kempen Derma Darah Mega 2.0 sempena ulang tahun ke-69 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah. Kempen berkenaan inisiatif agensi keselamatan yang prihatin terhadap keperluan pesakit yang memerlukan darah. Pengarah APM Sabah, Kenal Pertahanan Awam Saharuddin Muhammad Zain berkata, hari pertama kempen berkenaan mendapat sambutan menggelakkan daripada pelbagai agensi keselamatan, sektor awam, swasta dan masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Kita sangat-sangat menghargai kerjasama daripada rakan-rakan frontliners terutamanya dan hari ini masing-masing agensi mengantar wakil-wakil untuk sama-sama menderma darah. Kita mengharapkan sambutan tahun ini memberi impak untuk APM dikenali dan juga untuk APM memperkasakan dirinya di dalam negara. Beliau ditemui RTM selepas majlis pelancaran kempen Derma Darah tersebut di Kota Kinabalu. Kempen Derma Darah ini diadakan selama 2 hari yang berakhir hari ini. Kempen bermula pukul 10.30 pagi hingga 5 petang di Center Point, Kota Kinabalu. Baik, sekian berita Pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.